Saya nak sebut yang ni kepada orang kafir. Yang kedua, orang yang tinggal semayang. Mana-mana orang yang hidup meninggalkan solat, bersedialah dengan ular yang demikian. Tinggal solat ni, siapa-siapa yang tinggal solat di atas dunia, pada diri dia, dia kena bersedia keadaan demikian. Sedia apa dia? Dia akan berhadapan dengan ular yang besar, yang hitam, yang dalam keadaan yang keluar api daripada mulut dia, gigit tu badan dia, sengat tu badan dia tu, kemudian koyak-koyak badan dia, hancur lebur tu badan dia, sampai bila? Sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya kita sama-sama mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat di mana Allah telah memanjangkan umur kita dan Allah memberi peluang pada kita untuk kita belajar satu tajuk yang menggerunkan kita yang disebut dengan azab kubur. Azab kubur ini merupakan satu perkara yang bertentangan daripada yang disebut dengan nikmat kubur. Dalam hidup kita, di hadapan kita ni, kita ada dua ni. Yang pertama dipanggil nikmat kubur, yang kedua yang disebut dengan azab kubur. Nikmat kubur ni telah kita bincang panjang. Kenapa kita dapat nikmat kubur dan bagaimana untuk kita dapatkan keluasan kubur bagi orang mukmin dalam perbincangan kita sebelum daripada ni, sehingga kan kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga. Satu lagi yang disebut dengan azab kubur. Azab kubur ni bagi orang yang dia mati dalam keadaan dia bawa dosa. Kalau mana dia bawa dosa, dosa dia terlampau banyak yang dia dihadapkan di hadapan Allah, sehingga kan dia tidak dapat selamat daripada yang disebut dengan azab kubur itu sendiri. Mengenai azab kubur ni, kalau kita perhati dalam Al-Quran Karim, banyak ayat-ayat yang cerita tentang mengenai perkara yang demikian. Kemudian Abu Hurairah sendiri menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa, ya Allah, lindungilah aku daripada azab kubur. Yang ni pernah Rasulullah baca doa, aku berlindung kepada kamu ya Allah daripada terkena dengan azab kubur. Kemudian daripada Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, azab kubur itu adalah satu kebenaran. Rasulullah sebut demikian. Azab kubur ni betul, benar-benar terjadi. Rasulullah ulang, jangan kamu ingat bahawa bila kamu mati maka kamu tak akan berjumpa dengan nikmat ataupun azab. Tak, kamu akan berjumpa sama ada kamu diberi nikmat ataupun kamu kena azab. Azab kubur ini terjadi pada siapa? Pada orang yang mati dalam keadaan membawa dosa. Ini berlaku. Zaid bin Sabit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada dalam satu kebun Bani An-Najjar untuk melihat kedai milik Rasulullah, dan kami ada bersama dengan Rasulullah. Rasulullah pernah jalan satu ketika masuk dalam kebun Bani An-Najjar dan semata-mata nak tengok kedai yang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami pun ikut Rasulullah. Tiba-tiba kedai itu menghampiri Rasulullah dan hampir-hampir menyondol Rasulullah. Mari tu dekat-dekat, tolak dekat dengan Rasulullah, nak sondol Rasulullah. Ternyata di situ ada 6 ataupun 5 ataupun 4 kubur. Lalu bila dalam keadaan begitu, nampak menyondol begitu tu, lalu tengok-tengok rupa-rupanya ada kubur di tempat tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tanya terus, siapa yang kenal penghuni kubur ini? Rasulullah tanya terus, siapa yang kenal orang yang berada dalam kubur ni, siapa sebenarnya? Siapa yang mendiami kubur ini? Lalu saya menjawab, katanya Zaid bin Sabit ni jawab, saya ya Rasulullah, saya kenal orang yang meninggal dunia ini ya Rasulullah. Baginda bertanya lagi, bila mereka ni meninggal? Yang kamu kata dia kenal ni, bila dia meninggal? Mereka tu mati dalam keadaan kemusyrikan ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab terus, sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya. Orang yang dalam kubur ni sedang disoal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Orang dalam kubur ni sedang diuji.
kalau bukan kerana kalian juga akan saling menguburkannya, nescaya aku akan memohon kepada Allah agar memperdengarkan pada kalian azab kubur seperti yang aku dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah tidak kerana kalian yang pernah mengenali dia, Rasulullah kata, nescaya aku akan minta dengan Allah supaya memperkenalkan dan mendengarkan semua yang disebut dengan ilmu, semua keadaan yang didengar oleh aku, bagaimana mereka sedang diazab dalam kubur ini. Aisyah menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni kubur itu diazab di dalam kubur mereka dengan azab yang didengari oleh semua binatang. Allahu Akbar. Maknanya siapa-siapa yang diazab di dalam kubur, binatang-binatang yang berada ni dengar keadaan yang berlaku pada azab kubur itu sendiri. Sementara Jabir menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam kubur kurma milik Bani An-Najjar. Cerita daripada Jabir, tadi daripada Zaid bin Thabit, ni daripada Jabir pula. Lalu Rasulullah mendengar berapa orang daripada Bani An-Najjar yang meninggal pada masa jahiliyah diazab di dalam kuburnya. Cerita lebih kurang samalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar di kalangan Bani An-Najjar yang meninggal dunia di zaman jahiliyah sedang diazab di dalam kuburnya. Baginda keluar dalam keadaan yang tergesa-gesa begitu. Keluar dalam keadaan rasa dalam keadaan tak selesa tersebut. Lalu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk memohon perlindungan daripada azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku dengar, aku rasa benda yang perlu untuk kita selamatkan diri kita daripada selamatnya daripada azab kubur ini sendiri. Allahu Akbar. Kalau Rasulullah rasa demikian, bayangkan kalau Rasulullah yang Allah bagi pada diri dia segala ilmu akhirat, segala ilmu ilahiyah yang ada dalam pada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa takut bila keluar daripada kebun Bani An-Najjar itu. Rasulullah dalam keadaan tergesa-gesa sebegitu. Kerana apa dia? Kerana minta bagi tahu pada sahabat-sahabat berlindung pada Allah daripada azab kubur yang terjadi tersebut. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan dilemparkan ke dalam kubur orang kafir beberapa ular naga sebanyak 99 ekor yang akan menggigitnya hingga hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Dalam satu riwayat kata, dalam kubur orang kafir, mana-mana orang kafir akan ada dalam kubur dia tu ular sebesar ular naga, ular besar sebanyak 99 ekor yang menggigit dia sampai hari kiamat. Ular ini sendiri. Tuan-tuan, kalau kita tengok ular kan, bila kita tengok ular melengkar je, kita meremang bulu roma. Kita jadi rasa gerun pada diri kita. Tengok ular. Tu ular, kalau kita tengok ular pun sedemikian rupa, bayangkan bagaimana dalam kubur ada 99 ekor ular yang besar yang sedang menggigit tak berhenti-berhenti sampai bila? Sampai hari kiamat. Ular ni biasa kita dengar cerita mengenai ular dalam kubur ni. Azab kubur ni terdiri daripada mana? Ular-ular yang besar yang dalam kubur itu sendiri. Ular yang warna hitam yang dalam keadaan keluar api daripada mulut dia. Ini digambarkan bagaimana takutnya kita dengan azab kubur yang berlaku. Sementara daripada Abu Hurairah dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di dalam kubur seorang mukmin seperti berada dalam taman. Rasulullah sebut demikian. Siapa-siapa yang masuk kubur orang mukmin macam dia masuk taman. Macam dia masuk dalam kawasan taman. Kemudian diberikan kelapangan kubur baginya seluas 70 depa. Kita cerita sebelum daripada ni. Lapangnya kubur dia ni seluas mana? 70 depa. Diberikan pula penerangan baginya seperti cahaya bulan purnama di malam hari. Orang yang dalam kubur, orang mukmin, tenang je dalam kubur dia dan terang dalam keadaan yang selesa padanya. Apakah kalian tahu mengenai ayat sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, kamu tahu tak satu ayat yang sebut satu kehidupan yang sempit? Mereka menjawab, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah menjawab, iaitu mengenai azab orang kafir di dalam kuburnya yang dimasukkan kehidupan yang sempit pada masa akan datang nanti. Fa inna lahu ma'isyatan danka,
bagi mereka satu kehidupan yang sempit. Demi Allah, yang jiwaku berada di dalam genggamannya, akan dilemparkan kepadanya 99 ekor naga, ular naga yang melilit badannya, yang menyengat tu badannya, yang akan mengoyak-ngoyaknya sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Siapa-siapa yang dia kufur pada Allah, dia berada dalam kubur nanti, dia akan dihantar ular pada dia 99 ekor ular besar-besar tengkuk unta tu, besarnya demikian. Sebesar tersebut 99 ekor, kerja dia belik tubuh badan dia, lilit badan dia, sengat diri dia, ngoyak badan dia sampai bila? Sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Saya nak sebut yang ni pada orang kafir. Yang kedua, orang yang tinggal semayang. Mana-mana orang yang hidup meninggalkan solat, bersedialah dengan ular yang demikian. Tinggal solat ni, siapa-siapa yang tinggal solat di atas dunia, pada diri dia kena bersedia keadaan demikian. Sedia apa dia? Dia akan berhadapan dengan ular yang besar, yang hitam, yang dalam keadaan yang keluar api daripada mulut dia, gigit tu badan dia, sengat tu badan dia tu, kemudian koyak-koyak badan dia, hancur lebur tu badan dia, sampai bila? Sampai hari kiamat. Tu yang pertama, orang yang tinggal solat. Yang kedua, orang yang buka aurat. Orang yang buka aurat, jaga-jaga orang yang buka aurat. Saya tengok ramai sangat yang berani sangat di kalangan kita. Cuba pergi pasar raya, tengok orang Islam yang berani menelanjangkan badan dia, membuka aurat di khalayak ramai. Orang demikian bersedia dia dalam kubur nanti, masuk je dalam kubur azab yang Allah jadikan untuk diri dia demikian. Jaga-jaga pada diri kita ni, keluarga kita ni, jangan yang jenis suka buka aurat, jaga. Orang kita ni, dia tak peduli aurat dia. Dia rasa bahawa hidup atas dunia je. Dia nak hidup untuk atas dunia je. Dia tak rasa nak hidup bagaimana nak hidup waktu mana dalam kubur nanti, waktu mana menghadap di hadapan Allah. Kemudian disebut lagi daripada Aisyah disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, akan dikirimkan pada orang kafir 2 ikan besar, satu melalui bahagian kepalanya dan yang lain melalui bahagian kedua kakinya. Keduanya menggigit hingga putus. Setiap kali selesai melakukan, keduanya pulang, dan itu berterusan sampai hari kiamat. Ini azab-azab yang berada dalam kubur. Masuk dalam kubur je, jumpa azab terus pada diri seorang. Kemudian Abu Hurairah kembali menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni dalil-dalil yang menunjukkan azab kubur yang berlaku ni bila keadaan yang seorang tersebut tak jaga di atas dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia sebut apa dia? Rasulullah pernah bersabda, bersihkanlah diri kamu daripada air kencing. Jaga-jaga kamu daripada air kencing. Hidup kamu ni, jangan kamu buat biasa-biasa terhadap air kencing. Jangan kamu nampak remeh terhadap pembuangan air kecil kamu tadi. Jaga-jaga pada diri kamu. Kerana azab kubur itu, kerana kebanyakan azab kubur itu dikarenakan air kencing. Ingat betul-betul yang ni. Saya nak sebut ni, antara sebab kenapa berlakunya azab kubur di kalangan kita ni, tak jaga air kencing. Tak bersih air kencing dia. Kencing sambil berdiri misal contohnya. Merecik pada pakaian tu badan dia. Kecuali dia boleh jaga betul-betul. Dalam keadaan demikian pun kena jaga lagi. Tu badan kita ni. Jaga air kencing. Ramai orang kita tak bersih air kencing. Seluar dalam dia tak bersih. Kemudian apa dia? Pakaian dalam dia tak bersih. Kadang-kadang dengan pakaian-pakaian air kencing tersebutlah yang menyebabkan dia ni, dia berterusan dalam keadaan yang dia berterusan dengan pakaian itulah untuk dia pakai untuk solat dan sebagainya. Dia bergaul dengan orang dan seumpamanya. Air kencing tak bersih. Ni masalah di kalangan kita. Cuba pergi di negara-negara orang Islam, kebersihan air kencing, tandas-tandas dan sebagainya. Masuk dalam tandas, bau hancing je tandas. Kenapa jadi demikian? Kerana tak jaga kebersihan air kencing ni sendiri. Kebanyakan orang yang kena azab dalam kubur dipuncakan apa dia? Air kencing yang tak jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Sama ada air kencing dia meleleh, sama ada air kencing dia tak lawas, sama ada air kencing dia kencing dalam keadaan yang kena pada pakaian dia, kemudian dibawa untuk dia berjumpa dengan orang ramai dan sebagainya, disolat dalam keadaan dia tak bersih pakaian dia sebut, yang ni menyebabkan dia diazab di dalam kubur itu sendiri. Sementara daripada Ibn Abbas dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melintasi 2 kubur.
Ini cerita yang masyhur ni. Rasulullah pernah berjalan, lalu di kawasan dua kubur, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kedua-dua orang yang ada dalam kubur ini sedang diazab. Lalu kawasan dua kubur tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok orang dalam kubur ni sedang dua-dua ni sedang diazab. Keduanya diazab bukan kerana dosa besar sangat. Rasulullah sebut bukan dosa besar sangat, tapi sedang diazab. Kena azab. Salah satunya kerana dia tidak membersihkan diri daripada air kencing. Disebut demikian. Salah satunya punca apa? Punca dia tak bersihkan diri dia daripada air kencing. Suatu waktu mana kita buang air qada hajat ni, kita diajar supaya berdehem 3 kali. Ataupun bangun, kemudian kita duduk balik. Tu cara demikian ada di kita ni. Nak suruh kita jaga kebersihan daripada kencing. Sedangkan yang lainnya kerana suka mengadu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ni di antara punca berlakunya azab. Azab punca yang berlakunya kerana apa dia? Kerana tadilah yang pertama tak jaga solat, tak jaga tawadan kerana kekufuran. Yang pertama kerana tak jaga akidah. Yang kedua tak jaga yang namakan dengan kebersihan dalam beribadah. Tak jaga apa dia? Air kencing tak jaga. Kemudian kebersihan air kencing ni dia tak jaga pada tubuh badan dia. Dia kencing sambil berdiri, kencing dalam keadaan yang dia ni kotor dan jijik tubuh badan dia ni sendiri. Ni yang pertama. Yang kedua, dia tak jaga apa dia? Mulut tak boleh jaga. Sibuk melaga-lagakan orang. Kerja melagakan orang. Suka melagakan orang dan belaga dengan orang. Asyik nak bahas je. Jenis-jenis demikian. Suka dalam diri dia nak bertengkar je dengan orang. Cari jalan macam mana nak bertengkar dengan orang. Ni perangai juga di kalangan setengah, di kalangan suka mengadu domba dalam hidup dia. Kemudian baginda mengambil pelepah kurma yang masih basah dan Rasulullah membelah menjadi 2. Lalu Rasulullah letakkan pada setiap kubur satu pelepah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kamu mengerjakan hal itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Mungkin pelepah itu dapat meringankan keduanya selama mana belum mengering." Maksudnya pelepah kurma ini akan baca doa untuk diri dia sampai bila? Sampailah dia dalam keadaan yang keringnya pelepah kurma tadi, tanda pelepah ni dah mati dah. Tak ada dah yang baca doa. Maka di waktu tersebut tak adalah untuk pada diri dia untuk menjadi ringan azab dalam kubur ini sendiri. Rasulullah lakukan demikian. Satu, bila kita bina kubur, para hanskan, jangan biarkan kubur itu mengazabkan orang dalam kubur. Antaranya apa dia? Kita buat binaan di atas kubur. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kubur mak kita, ayah kita, jangan buat binaan. Jangan buat. Bila kalian buat binaan, kalian mengazab orang dalam kubur. Tapi macam mana cara nak suruh menjadi ringan orang dalam kubur ni daripada azab dan sebagainya? Ambil yang disebut dengan kayu-kayu yang kita pacak, yang basah. Kemudian bila kita pacak, dia tumbuh. Maka kayu tersebut dia akan baca doa kepada orang yang dalam kubur ini sampai bila? Sampai kering kepada kayu-kayu ini sendiri. Maknanya mati. Pokok-pokok tu mati. Kerana apa dia? Kerana dah di waktu mana boleh jadi kerana tak dipedulikan oleh siapa saja yang menyebabkan orang dalam kubur ni jadi tak ada lagi doa daripada orang yang hidup ini sendiri yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh buat amalan-amalan yang demikian pada diri kita ni, jaga tu badan kita ni dalam hidup kita untuk kita dapatkan keadaan yang sedemikian rupa pada diri kita. Orang kita kan dia buat binaan, dia buat kerangka-kerangka di atas kubur, dia buat macam-macam gaya binaan di atas kubur. Yang ni semua mengazabkan orang dalam kubur. Jangan buat. Kalau tuan-tuan ada keluarga tuan-tuan yang pernah buat, pecahkan perkara demikian. Kemudian sekadar buat tanda je. Kalau kita nak buat, nak letak juga apa dia? Letak batu nisan kat hujung, letak batu nisan kat bawah. Cukup pada diri kita demikian. Jangan buat lebih daripada itu, jangan. Cuba kita tengok kubur-kubur para nabi, kubur-kubur para alim ulama, bagaimana cara yang diajar dalam Islam ni untuk kita lakukan demikian. Itu yang terbaik. Bila kita buat binaan, menyebabkan terseksa orang dalam kubur dengan binaan tadi. Maimunah menuturkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Maimunah, berlindunglah kamu kepada Allah daripada azab kubur." Rasulullah pernah sebut pada Maimunah, "Maimunah, berlindunglah kamu kepada Allah daripada azab kubur. Sesungguhnya di antara azab kubur yang paling pedih adalah disebabkan ghibah dan juga air kencing." Rasulullah sebut demikian. Rasulullah tambah satu lagi,
Di antara benda yang menyebabkan orang terkena azab kubur ni, selain daripada air kencing, Rasulullah kata apa dia? Mengumpat. Suka mengumpat. Bila hidup kamu ni tak jaga mulut, mengadu domba tu satu, kemudian mengumpat ni satu. Mengumpat ni apa dia? Bercakap tentang keburukan orang. Tentang keburukan orang tu, kalau orang dengar, kemudian sakit hati orang tersebut. Walaupun benda tu betul. Kalau benda tu tak betul, kita bercakap, itu menandakan fitnah. Tapi benda tersebut, benda yang betul, buruk, tapi kita bercakap pada orang lain. Mengumpat je. Tak pasal-pasal pada kita. Azab kubur berlaku pada seorang. Zaman kita ni mengumpat melalui internet. Zaman kita kan tulis dalam Facebook. Benda-benda yang buruk orang tertentu. Bila kita tulis dalam internet ni, orang lain pun tolong sambung-sambung kat ruangan komen. Maka di waktu itu kita menambah dosa-dosa kita, dan kita termasuk di kalangan ghibah. Ghibah maksudnya mengumpat dalam dunia kita sekarang. Jaga-jaga pada diri kita. Daripada Ya'la Ibn Shaybah disebut bahawa Nabi SAW pernah mendatangi sebuah kubur yang penghuninya sedang diuji. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dia telah memakan daging manusia. Disebut demikian. Sesungguhnya dia pernah memakan daging manusia. Kemudian baginda minta untuk diambil pelepah kurma. Diambil pelepah kurma yang masih basah, lalu diletakkan di atas kuburnya. Lebih lanjut, Rasulullah SAW bersabda, mungkin pelepah itu dapat meringankan selama mana pelepah itu masih basah. Rasulullah sebut demikian. Pelepah itu dia akan jadi ringan dalam kubur ni. Daripada mana? Daripada selama mana pelepah kurma ni masih basah. Kemudian dia akan berdoa kepada orang yang meninggal dunia dalam kubur itu sendiri. Sementara Ya'la ibn Murarah berkata, aku pernah berjalan melintasi beberapa kubur bersama Rasulullah SAW. Lalu aku mendengar himpitan dalam kubur. Katanya, ya Rasulullah, aku mendengar himpitan dalam kubur, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW tegur lagi, kamu dengar wahai Abu Ya'la? Kamu dengar? Lalu Abu Ya'la jawab, ya Rasulullah. Lebih lanjut Rasulullah menyebut, sesungguhnya dia sedang diazab kerana dosa kecil, bukan kerana dosa besar. Lalu tanya lagi, aku tanya lagi, apa dosa kecil itu ya Rasulullah? Dia mengadu domba di kalangan umat manusia. Suka laga-lagakan orang. Jumpa dengan A sebut begini, jumpa dengan B sebut begini, laga-lagakan di antara A dengan B. Dia panggil demikian. Dan tidak membersihkan diri daripada air kencing. Kemudian beliau meletakkan pelepah kurma. Lalu Ya'la bin Murrah adalah Ya'la bin Syabah, dan Syibah adalah ibunya, yang digambarkan demikian. Saya nak berhenti setakat ni. Saya tak bercadang nak panjangkan lagi perbincangan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.